Cuma hari ini kita dengar ada satu pembahagian tauhid lagi yang hari ini banyak ditulis dalam buku-buku dan ada banyak digunakan oleh ramai orang lah, iaitu orang panggil tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' wa sifat. Tauhid ini bukan gaya Ahlus Sunnah. Siapa yang nak belajar cara itu lah sila. Cuma saya nak beritahu, tauhid gaya Ahlus Sunnah bukan gaya macam tu. Yang dipercayai, tauhid ini mula dikembangkan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Dan selanjutnya dia telah dimasyhurkan lagi, disebarluaskan lagi oleh beberapa generasi selepas tu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang yang dikenali hari ini orang yang dinisbahkan kepadanya gerakan Wahabiyah. Itu tauhid pula yang mereka pakai. Jadi ada pun dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dari dulu sampai sekarang, mereka pendekatan tauhid mereka adalah seperti yang saya sebut tadi, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al, dan kalau tambah tadi tauhid uluhiyah tadi itu. Apa beza ni? Banyak perkara adalah. Jadi dan saya tidak berkesempatan untuk menjelas panjanglah. Cuma saya nak beritahu salah satu daripada apa yang tidak dapat diterima oleh orang yang belajar tauhid Ahlus Sunnah, orang panggil sifat tauhid 20 ni, berkenaan dengan tauhid 3 serangkai ni. Ada beberapa perkara yang tidak diterima oleh orang yang mengaji tauhid secara tauhid sifat 20 ni. Ada beberapa, bukan semua perkara, pada beberapa perkara. Satu saja saya nak sebut malam ni sesuai dengan masa ni, salah satu di antara aspek yang orang-orang yang belajar tauhid sifat 20 ni ataupun tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ni yang dikembang oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah ni, antara isu yang mereka tidak dapat terima dalam ajaran yang ada dalam tauhid 3 serangkai ini adalah apabila mereka ni menyatakan bahawa orang-orang musyrikun dulu adalah mereka itu juga ahli tauhid. Mereka kata mereka juga ahli tauhid, tetapi tauhid rububiyah. Mereka hanya rosak tauhid uluhiyah. Maksudnya apa benda? Orang musyrikun dulu mereka ada akidah keyakinan yang betul terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rosak mereka ni sebab mereka beribadah kepada yang lain saja. Tauhid rububiyah mereka betul. Salah mereka, rosak mereka pada tauhid uluhiyah, ibadah dia. Keyakinan dia kepada Tuhan, rububiyah tadi tu pada mereka ni mereka agak betul. Mereka ni ahli tauhid. Cuba bahagian rosaknya ibadah, dia menyembah yang lain. Jadi kenyataan ini tak dapat diterima oleh orang yang belajar tauhid sifat 20 dan dilihat bercanggah dengan nas Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang menyatakan, golongan yang menyatakan orang musyrikun itu ahli tauhid, mereka berdalilkan kepada firman Allah, tapi menurut faham tersendirilah, iaitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya mereka ni, siapa mereka? Orang musyrikun dulu, yang sembah berhala, yang sembah itu dan ini, orang dulu kali tu macam-macam lah, sembah bintang pun ada, sembah berhala pun ada, dan orang syirik yang terdahulu musyrikun dulu. Jadi sekiranya kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Jadi kelompok pendukung tauhid 3 serangkai ini berdalilkan dalil inilah, mereka menyatakan bahawa orang musyrikun dulu adalah ahli tauhid juga. Dengan ayat ni kata, sebab bila bertanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah ni yang mempelopori tauhid sifat 20 ni ataupun tauhid aswaja ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, tak diterima kenyataan tu sebab apa? Dia kata pertama sekali bercanggah dengan nas Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut bahawa orang musyrikun dulu bukan saja rosak dalam ibadah, tapi rosak dalam etikad mereka ni. Semata-mata meyakini bahawa pencipta langit dan bumi itu sebagai pencipta langit dan bumi itu adalah Allah, itu tidak cukup untuk menyatakan bahawa mereka ni ahli tauhid. Tak cukup semata-mata mengiktiraf dan percaya bahawa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Semata-mata dengan kepercayaan itu tak cukup untuk kita kata dia ni ahli tauhid. Dalam Al-Quran disebut perkataan dad atau disebut syuraka. Apa makna semua ni? Banyak ayat-ayat menyebut anda dan syuraka. Maksudnya bahawa orang musyrikun ni dalam etikad mereka ni, mereka sudah ada syirik ni, mereka percaya kepada Tuhan-Tuhan lain lagi. Sebab tu mereka sembah. Sebab tu mereka sembah patung, sebab mereka percaya ketuhanan pada patung tu. Sebab tu Tuhan-Tuhan palsu ni disebut syuraka.
Kerana pada tanggapan orang musyrikun tu, mereka ni kongsi bagi Tuhan. Maksudnya mereka ada sifat ketuhanan seperti Tuhan tu ada sifat ketuhanan. Tuhan tu ada sifat ketuhanan, orang mereka sembah juga ada sifat-sifat ketuhanannya. Itulah. Jadi kenyataan bahawa orang musyrikun dulu mereka ahli tauhid rububiyah tu bercanggah dengan banyak ayat Quran yang sebut. Contoh akhir malam ni saya nak sebut. Yang antara golongan yang percaya kepada pencipta langit dan bumi ini adalah orang-orang Nasrani, orang Kristian. Mereka percaya Allah lah pencipta langit dan bumi sesuai dengan ayat tadi tu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Tanya mereka ni siapa yang buat langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Termasuklah orang Masihi, orang Kristian. Tetapi apa kata Allah terhadap mereka ni dalam Al-Quran? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa. Mereka ini telah kufur. Macam mana kita kata dia ahli tauhid, mereka kufur? Al-Quran sendiri beritahu, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasa. Telah kufurlah orang-orang yang mengatakan bahawa Tuhan itu adalah satu di antara tiga Tuhan tu. Jadi rosoknya orang Nasrani ini bukan kerana dia beribadah kepada yang lain, tapi kerana etikad dia tu terhadap Tuhan dengan etikad yang salah. Dia percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka percaya. Tapi Allah dia percaya tu sifat apa mana? Pada mereka ni, Tuhan tu ada tiga. Salah satunya Allah tu. Jadi rosoknya mereka ni bukan kerana ibadah, tapi kerana etikad, kerana kata-kata mereka tu. Ungkapan mereka yang menunjukkan keyakinan mereka bahawa Tuhan yang mereka percaya pencipta langit dan bumi itu adalah salah satu di antara sebahagian di antara tiga bahagian Tuhan yang orang panggil salah satu aqanim. Maka inilah antara kekeliruannya. Tidak semua benda lah antaranya apabila mereka mendakwa orang musyrikun tu mereka ni ahli tauhid rububiyah. Maka ulama-ulama ahli-sunnah dia terima kenyataan tu. Macam mana mereka boleh mensabitkan ketauhidan orang musyrikun tu? Ada dari segi dari segi keyakinan tauhidnya, cuma kosong ibadah saja. Kalau begitulah, sekiranya kita menerima hakikat bahawa orang musyrikun tu betul tauhid rububiyah dia, berarti tak ada orang akan kena seksa dalam kubur. Tak ada orang. Sebab apa? Pertanyaan dalam kubur tu dok tanya tentang uluhiyah, dia tanya tentang rububiyah. Man rabbuka? Dia tanya ma ilahuka? Jadi kalau marah buka tu atas keyakinan bahawa semua mereka ni termasuk musyrikun betul tauhid rububiyah, boleh jawab belaka lah. Dia jawab belaka. Sebab pertanyaan marah buka, bukan ma'ilahuka. Tak tanya tentang ibadah. Kalau kita faham macam tu, berarti semua orang akan selamat dalam kubur. Tak ada orang kena seksanya. Sebab boleh jawab belaka. Sebab apa? Kerana kita sekiranya kita berkeyakinan bahawa mereka ni ahli tauhid juga, iaitu tauhid rububiyah. Maka jawapan dalam kubur boleh jawab lah. Sebab itu yang ditanya. Tidak tanya tentang uluhiyah. Maka di situlah ada aspek-aspek yang keliru. Maka ulama-ulama sunnah tak boleh nak terima beberapa aspek dalam pemikiran tauhid tiga serangkai. Itu salah satu. Masih ada lagi beberapa lagi. Itu yang lain-lain kali lah insyaAllah. Ada. Dalam? Baik. Tentang istilah ni tasawuf lah. Ni pergi ke tasawuf sikit. Tentang hakikat dan syariat di dalam bertauhid ni. Pertama sekali, hakikat ni keyakinan kita kepada keesaan Allah tadi tu. Itu keyakinan, akidah kita. Adapun syariat ini adalah mengambil kira sebab musabab yang diharuskan oleh syarak. Dan dua-dua ini adalah merupakan perintah syarak belaka. Jadi hakikat ni, iaitu kita meyakini, contohnya dalam contohnya, hakikat ni dia luas. Salah satunya hakikat tentang keesaan Allah pada kudratnya contohnya. Iaitu kita meyakini tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Memang tak ada orang lain yang maha kuasa yang boleh melakukan sesuatu perkara itu secara independen melainkan Allah saja. Tak ada selain daripada itu. Itu hakikat. Adapun syariat, sebab berkejadian. Allah Ta'ala menjadikan kejadian ni memang hakikatnya dengan kudrat dia. Tak ada kudrat yang lain. Tetapi Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan hikmah dia tu, maka dikaitkanlah dengan sebab musababnya. Sebab musabab tu bagi syariat. Sebab musabab tadi tu. Jadi orang yang bertasawuf yang hak, seperti yang disebut oleh Imam Malik, faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang mengumpulkan antara dua perkara, antara syariat yang zahir
dan hakikat yang batin. Inilah hak betul jalan dia. Maksudnya dalam keyakinan hati dia tetap ada keyakinan yang tidak goncang, tidak ragu sedikit pun bahawa tak akan berlaku sesuatu perkara itu melainkan dengan kehendak dia, melainkan dengan kuasa dia. Dia tak akan pandang lagi daripada budak yang lain. Tetapi sebagai orang yang hidup atas dunia ini, yang hidup di alam syahadah, yang ada undang-undang sebab musabab, maka dia ambil kira undang-undang sebab musabab itu sekadar-kadarnya. Sekadar-kadar yang menjadi perkiraan sebab musababnya. Sekiranya sebab musabab itu sudah tidak ada lagi, dia akan balik pada asal keyakinan bahawa tidak akan berlaku satu perkara itu melainkan dengan kekuasaan dia. Itu antara syariat dan hakikat. Jadi hakikat itu keyakinan kepada hakikat tauhid. Syariat ini memikir sebab musababnya. Bila syariat zahir ini contohnya dalam bab rezeki, contohnya lah, kita yakin bahawa tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Itu cabang tauhid afal. Cabang tauhid afal. Adapun sebab pada rezeki macam-macam lah. Dia bekerja, kerja pula macam kerja makan gaji, kerja peniaga, sebab dia. Sebab pada rezeki. Tapi hakikat sebenar rezeki itu adalah semata-mata dengan kekuasaan Allah. Kehendak dia, kekuasaan dia, ketentuan dia, kurnia dia dan macam-macam lagi lah. Jadi sebab musabab ni sebab orang yang lurus perjalanan dia ada keyakinan tu. Tapi dalam masa yang sama dia ambil kira sebab musabab. Beza dia kat mana? Apabila dia dapat sesuatu, dia mengusahakan sesuatu, dia dapat. Dia tak akan sombong. Sebab apa? Dia balik pada hakikat bahawa yang memberi rezeki ini adalah Allah. Sekalipun dia usaha jadi kaya raya, dia tak akan jadi sombong. Kerana dia balik pada hakikat asal bahawa semua ini tak akan dapat kecuali dikurniakan oleh Allah. Kemudian kalau dia berusaha tak dapat, cakap nak cari tak dapat, dia tak akan kecewa, dia tak akan putus asa. Sebab apa? Dia balik kepada asal bahawa tidak mengurniakan ini melainkan itu antara hakikat dan syariat. Dan kemudian dia cari sebab musabab. Tiba-tiba tak ada dah nampak sebab musabab. Dia tetap tenang. Dia tetap tenteram. Kenapa? Kerana balik kepada keyakinan asal bahawa tak akan berlaku satu perkara itu melainkan dengan kekuasaan Allah. Berbeza dengan orang yang tak ada hakikat. Bila dia hilang sebab musabab, dengan dia pun hilang. Dia hilang pedoman. Tak ada hakikat ni, bila tak ada sebab musabab, dia hilang pedoman. Akhir sekali ambil jalan sikap. Terjun gaung lah, bunuh diri lah, lampau barang-barang macam-macam. Atau orang yang pedoman. Kemudian selagi yang khusus dalam bab syariat hakikat, ada setengah orang yang Allah Ta'ala kurniakan jazbah. Ini saya sebut yang kadang-kadang berpanjang tangan lah sebab dia rasa kurang sesuai. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan jazbah sehingga keyakinan dia terhadap hakikat itu menjadi terlalu kuat, sehingga memadamkan kewarasan akal dia ni. Ada kalanya orang ini dia bertindak pelik sikit, dah ikut undang-undang sebab musabab. Ini pada dia tak apa, pada orang ramai dah ikut. Orang ramai jangan ikut pasal dia ni. Contohnya bila Allah Ta'ala beri ke dia keyakinan bahawa kalau Allah Ta'ala kehendaki atas hari aku boleh berjalan, dia bagi keyakinan semata-mata kuasa Allah, dan dia berjalan dan boleh jadi boleh. Orang lain jangan ikut. Sebab bukan kelah dia. Orang Allah Ta'ala beri keyakinan yang bulat macam ini, maka banyaklah perkara yang aneh berlaku pada dia. Tapi orang yang kelah dia lah. Jadi kalau kita ikut dia ni, tak boleh nak ikut pasal dia tu. Dia mendapat keyakinan bahawa rezeki ni daripada Allah Ta'ala ke mana-mana pun. Sehingga terlalu kuat keyakinan dia tu, sehingga dia terpadang sebab musabab. Tak ambil kira dah sebab musabab. Sehingga dia jalan dah buat perkara dia pun. Jangan ikut pasal dia. Sebab kita bukan kelah dia. Tapi dia tu, duduk kelah dia tu tak apalah. Dan kita akan tengok banyak rezeki-rezeki yang aneh yang akan dapat ke dia nanti. Itu bagi jazbah. Tapi itu untuk orang yang mengalami keadaan tu macam tu ya. Pada dia luruh, pada kita salah ikut cara dia tu. Itulah beberapa perkara tentang syariat dan hakikat. Itu saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.